وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل والحكمة برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Dimuliakan Fadilatul Imam, Tuan Bilal, seluruh pegawai, pengurusi dan juga jawatankuasa Masjid Surau, ayah-ayah yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali, marilah bersama-sama kita menghadirkan rasa syukur dalam jiwa, dalam hati kita di atas limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Kerana menjadi hamba Allah yang bersyukur ini bukanlah sesuatu yang mudah sebenarnya. Bahkan ia adalah satu tuntutan yang sangat besar untuk kita berusaha sedaya upaya menjadi hamba Allah yang benar-benar bersyukur. Yakni kita menghayati segala nikmat kurniaan Allah itu dengan mentaati perintahnya, dan kita juga berusaha sedaya upaya untuk meninggalkan segala tegahannya. Hadirin yang dirahmati dan dikasihi Allah, terakhir saya ada buat live di page ataupun page grup FB Facebook Surau Jedaris. Saya ingat bulan lepas atau bulan lepas kot, yang mana kita telah berbincang pada malam itu, iaitulah berkaitan dengan sifat Allah yang Maha Esa, yang mana kita berada pada muka surat 38. Mungkin saya boleh sentuh sedikit beberapa perkara, kita ulang sedikit sebelum kita meneruskan perbincangan. Apabila kita melihat muka surat 38 itu pada nombor yang ke-25, saya nak tengok atau kita tengok sedikit perkataan Imam Abu Musa Asy'ari, ataupun seorang sahabat yang mulia, yang berkata, kami sampai kepada Najasyi, iaitu Raja Habasyah. Inilah peristiwa hijrah yang pertama yang berlaku di zaman Nabi SAW. Ketika itu raja duduk di atas kerusi kebesarannya, sedang Amr bin As, dia belum memasuk Islam lagi, di kanannya, dan Amarah di kirinya, dan pendeta-pendeta, yakni rabai-rabai ibadah duduk di samping, maknanya duduk di situ. Kata Amru dan Amarah, yang mana kedua-duanya ini ingin bertujuan untuk memburukkan rombongan yang berhijrah, umat Islam yang berhijrah daripada Mekah ke Utopia atau berjumpa dengan Raja Najasyi. Dia berkata apa? Mereka, yakni orang-orang Islam itu, tidak akan sujud kepada engkau, lalu kami disuruh sujud kepada Raja. Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi dan juga bapa saudara Nabi, berkata, kami tidak akan sujud melainkan kepada Allah. Kalimah yang diucapkan oleh Ja'far itu radhiyallahu anhu menjadi semboyan bagi setiap Muslim. Mereka tidak akan sujud melainkan kepada Allah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat perbincangan ini, dia berkisar kepada soal aqidah. Soal aqidah. Aqidah ni kita mungkin nampak stabil kita lah, kerana kita berada dalam lingkungan orang-orang yang datang ke surau atau datang ke masjid, orang yang berada di environment atau kawasan yang tidak ada fahaman yang pelik-pelik. Tak pastilah di generalis ni, tapi umumnya kita rasa kita tenang dalam soal aqidah. Jelas kita beriman kepada Allah, kita mengimani segala prasyarat-prasyarat dalam rukun-rukun iman dan seumpamanya. Tetapi apabila kita membuka sedikit kita, ayah-ayah semua, hadirin Allah, kita terdapat di sana kebimbangan yang sangat menggusarkan hati kita, yang melanda jiwa-jiwa umat Islam, yang mana terutamanya melanda anak-anak muda
yang sebahagiannya tidak begitu jelas atau kesamaran hakikat iman atau tauhid akidah mereka itu kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, itu sebahagian anak-anak muda, bukan anak muda, ada yang atau remaja atau retua pun ada, ataupun yang peringkat 50-an, yang dia tak berapa nak yakin soal, umpamanya kalau hari ini kita lihat isu transgender. Ini sebenarnya walaupun dia isu nampak macam isu fiqh, isu fiqh kerana dia melibatkan hukum hakam, tapi kadang-kadang dia boleh terjerumus kepada nilai akidah. Kerana Allah Subhanahu wa taala, ni saya ambil contohlah salah satu, menyatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Dengan jelas Allah menyebut dalam ayat tersebut bahawa Allah itu menciptakan manusia ini daripada satu tubuh. Khalaqa minha min nafsin wahidah, daripada jiwa yang satu. Wa khalaqa minha zawjaha, dan kemudian Allah Ta'ala mencipta pasangan bagi tubuh tersebut, yakni asal dia itu Sayyidina Adam dan Sayyidina Hawa. Maka dalam kehidupan kita ni, ayah-ayah yang dirahmati Allah, secara mutlak kita dapat faham bahawa tabiat manusia itu hanya cenderung kepada dua sahaja, lelaki dan perempuan. Tetapi apabila kita melihat perbahasan ataupun komentar ataupun perkataan yang dilaungkan oleh golongan-golongan liberalis ini, yang cuba untuk mengubah fitrah itu, yang lelaki pergi menjadi wanita, wanita menjadi lelaki. Tuan-tuan tak buka perbincangan dialog yang berlaku di barat, tuan-tuan. Kalau di barat lebih kritikal, sehingga ada menyatakan jantina ni ada lebih daripada satu, lebih daripada 2, 3, 4. Banyak jantina ni. Golongan-golongan liberal ni memang dia boleh buat forum. Ni dekat YouTube, kalau kita rajin buat research, buat kajian, kita akan jumpa gelombang pemikiran ini sebenarnya telah wujud sekitar beberapa puluh tahun sebelum ini, yang mana semakin hari semakin cuba untuk kita kembangkan. Dan tak terkecuali negara kita ada umat Islam yang terjebak. Sebab itu tanpa segan silu, yang lelaki menjadi perempuan itu, atau yang kita sebut sebagai pondan ataupun maknyah itu, tidak ada segan silu untuk mewar-warkan bahawa kita tak nafikan perlu ada pendekatan, perlu ada kepada rawatan, perlu ada kepada tindakan yang untuk menjinakkan mereka ni. Itu tidak kita nafikan. Tapi minda ataupun pemikiran mereka itu telah terpesong, sehingga kita bimbang iman mereka itu soal kewujudan manusia ataupun fitrah manusia itu bercanggah dengan hakikat yang dinyatakan oleh Al-Quran, yang saya sebut tadi. Dia telah terjerumus kepada nilai akidah. Ini kita kena melihat dengan kacamata yang luas. Sebab itu kita hari ini, tuan-tuan, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mesti buka mata seluas-luasnya isu-isu semasa yang berlega-lega di sekitar kita. Mungkin orang kata, ustaz, isu-isu ni pihak kerajaan lah bertanggungjawab. Itu tidak dinafikan, tuan-tuan. Pihak kerajaan dengan tugas mereka, daripada dulu saya sebut, siapa kerajaan sekalipun, mereka buatlah yang terbaik. Tapi hanya sekadar untuk menunggu ketetapan ataupun undang-undang daripada mereka semata-mata tanpa kita berusaha, itu adalah satu kesalahan. Kita kena ada tanggungjawab. Kerajaan dengan tanggungjawabnya, kita pimpinan masyarakat, pihak surau, tak kisah, semua ustaz, semua tuan guru, para ulama, mesti semuanya berperanan. Tidak hanya menunggu tindakan daripada pihak berkuasa semata-mata. Sebab macam kita tahu, untuk satu-satu undang-undang ataupun satu-satu keputusan itu kita kalau akhirnya apa jadi pada negara kita. Hadirin yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, ini sangat bahaya apabila fahaman-fahaman ini telah menerobos ataupun telah kita kata telah disuntik dalam minda pemikiran anak-anak muda kita. Orang perempuan, tadi saya sebut tentang maknya LGBT. Hari ini pula isu, kalau di Selangor, statistik menunjukkan wanita yang tidak berkahwin lebih 1 juta, kalau tak silap. Wanita yang tidak berkahwin lebih daripada 1 juta, maksudnya anak dara. Kalau kita buat kajian, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dalam satu sudut
Kalau kita katakan mereka itu tidak ada jodoh, dalam arti kata mereka berusaha mencari pasangan atau mencari suami, bakal suami, tapi tak ada jodoh. Mungkin ada yang dah bertunang tapi putus, ada mungkin, dan seumpama je lah. Tetapi jangan kita heran, jangan kita pelik kalau di sana ada pemikiran yang telah, saya sebut tadi apa, yang telah menembusi pemikiran sebahagian wanita yang memang anti perkahwinan. Tuan, memang ada pemikiran anti perkahwinan yang dia rasa perkahwinan ni bebanan untuk dia. Dia berkahwin, dia tak boleh nak ke sana sini, terkongkong hidupnya. Ada orang je tak nak kahwin kerana dia fobia atau dia takut. Contohnya dia takut kawan dia kahwin kena zalim ataupun dianiaya oleh suami kawan dia lah. Jadi dia takut, trauma dia. Itu kita tak tolak, memang ada kemungkinan begitu. Tapi yang lebih kita bimbang kalau ada golongan yang memang tak nak kahwin. Ini disebut dalam pemikiran barat sebagai golongan feminism. Memang tak kahwin. Dia memang tak nak kahwin lah. Kerana sebabnya tadi lah, tanggungjawab, nanti kalau ada anak susah. Panjang cerita tu kalau kita nak kupas. Cuma nak sebut ini pemikiran-pemikiran yang serius, yang telah merebak luas di kalangan anak-anak muda hari ni. Tuan-tuan tahu kalau apa kesan kepada orang perempuan yang memang tak nak berkahwin. Lelaki tak berkahwin pun ada jugalah. Saya sebut ni, kita bincang satu-satu. Cuma nak sebut apa kesan kepada orang perempuan yang tidak mahu berkahwin. Dia akan memberi kesan kepada apa? Keturunan dalam Islam. Betul tak? Tak ada generasi yang tak ada anak-anak. Memanglah ada orang yang anak ramai, 8, 7 kan, ramai kau sekarang, Masya Allah. Tapi ada golongan yang memang tak nak kahwin kerana di atas kesengsaraan atau bebanan yang dia rasa menyusahkan dia tadi, dia tak kahwin. Dan apa akan jadi pada generasi umat Islam yang akhirnya semakin kurang umat Islam. Sedangkan Nabi SAW berbangga dengan ramainya anak ataupun umat Islam ataupun manusia ini yang menjadi pengikut baginda Nabi SAW di akhirat kelak. Baik. Cuma saya nak kaitkan soal kehidupan ini dengan nilai akidah. Yang mana pemikiran itu membuatkan nilai iman atau keyakinan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu terpesong, yang kita bimbang hakikat imannya kepada Allah itu kesamaran. Betul, iman yang samar tuan-tuan, ayah-ayah semua, batil. Iman ni dia tak boleh batil. Fiqh tak apa lagi, dia samar. Iman tak boleh samar. Fiqh, contoh kita semayang lah, kita solat di surau tak apa. Kalau kita pergi tempat lain, pergi tempat mana, satu tempat yang kita tak nak pergi, kita tak pasti kiblat di mana. Kita bersolat, ada orang datang, kita pun dah selesai apa semua, ada orang kata kiblat salah. Kita yakin yang tu benar. Tak apa, itu kesamaran maksudnya. Memanglah kita yakin orang tu kata. Jadi tak pasti benar satu, tidak ada masalah, itu fiqh. Tetapi iman atau akidah tidak boleh. Yang dikata macam ni, walaupun dalam perbincangan ilmu akidah tu adalah khilaf-khilaf juga, itu tak kita tolak juga kan. Cuma usul akidah itu mesti jelas, sehingga kita katakan jangan sampai sebahagian umat Islam itu kesamaran nilai akidah mereka. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa 'indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Wa 'indahu mafatihul ghaib, di sisinya, yakni di sisi Allah itulah kunci segala perkara ghaib. La ya'lamuha illa hu. Nampak? Kita ini terikat dengan iman kepada Allah terhadap perkara gaib. Yang itu menyebabkan sebahagian daripada umat Islam atau manusia ini sangat sukar untuk mengimani kewujudan Allah, kerana tak nampak. Betul, asar, kesan daripada kewujudan Allah pastinya wujud. Tapi untuk kita bercakap kepada orang yang sentiasa mempertikaikan perkara tersebut bukan mudah. Sebab itu asas kepada iman ini, nak tak nak kena percaya kepada perkara ghaib. Itu asas. Kita baca dalam suratul Baqarah, tuan-tuan semua hafal, ayat-ayat semua hafal. Alladzina yu'minuna bima, ayat tu, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Betul? Alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ayat bawah tu,
walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma yang ghaib tu alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Asas akidah ghaib. Jadi untuk mengimani perkara ghaib ni rupanya bukan benda mudah. Apa ghaib? Balasan syurga, balasan neraka. Kita alhamdulillah datang ke surau, datang ke masjid kerana mengimani perkara ghaib, bahawa katakan ganjaran orang yang hadir ke surau masjid itu lipat ganda, apatah lagi dikala waktu musibah. Al-ajru biqadri masyaqqati, ganjaran itu pada kadar kepayahan. Tuan-tuan beribadah atau datang berjemaah di surau masjid pada musim Covid ni, insya-Allah memperolehi pahala yang lebih besar. Kenapa demikian? Kaedah yang disandarkan ataupun dilakarkan oleh para ulama bahawa ibadah itu pada kadar kesusahan. Tuan-tuan, musim Covid dengan musim tak Covid, nak beribadah di masjid surau mana lebih susah? Sekarang kan nak kena bawa sejadah, tadi saya dengan pengumuman tak ada sejadah kena balik kan. Tak apalah, SOP kan, tapi nak sebutnya susah. Nak kena pakai mask, apa lagi, macam-macam lah syarat-syarat, nak kena scan kita punya suhu dan sebagainya. So pasti ganjaran itu lebih besar daripada waktu tidak ada musibah. Jadi hikmah lah. Cuma nak sebut kita hadir, kita berusaha untuk beribadah kepada Allah musim Covid ini, tidaklah lain dan tidak bukan kerana alladzina yu'minuna bil ghaib, kerana orang-orang yang beriman kepada ghaib kan. Baik, qulillahumma malikal mulki qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha. Ni semua ayat berkisah soal akidah. Ayat ini kalau menjadi amalan sebahagian tuan-tuan guru kita, saya tak pasti ayat ini ada sandaran dalam sunnah atau tidak diamalkan dalam solat selepas solat maghrib dan subuh. Saya rasa macam ada, tapi saya kena cek balik. Tapi ala kulli hal, ayat ini menjadi amalan sebahagian tuan-tuan guru kita, dibaca selepas maghrib dan maghrib dan subuh. Waktu saya kecil-kecil dulu saya selalu juga baca. Kita sebab apa nama dia, dipenuhi kita punya program lepas maghrib kuliah, jadi imam agak meringkaskan wirid lah. Tapi kalau sebahagian tempat tuan-tuan di kampung-kampung mungkin masih ada, mereka membaca ayat ni selepas solat maghrib dan subuh. Kerana ayat ini berkaitan dengan pengukuhan akidah. Tapi dengan jelasnya hadirin ayat-ayat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, memang benar tujuan ataupun baginda Nabi SAW itu memang menegaskan soal pengukuhan akidah di awal pagi, yakni di selepas waktu subuh, dan di awal malam selepas waktu maghrib itu. Bila apa yang kita baca, iaitulah ungkapan la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Cuba tuan-tuan ayah semua hayati perkataan itu, bacaan itu. Pertama, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang disembah hanya melainkan Allah. Kemudian lahul mulku, baginya segala kerajaan, walahul hamdu, segala pujian, yuhyi wa yumit, dialah yang menghidupkan, dialah yang mematikan, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah, pada dialah segala kekuasaan takdir, yang penentu segala keputusan dalam kehidupan. Subhanallah. Jadi kita membaca itu, dan sunnah kita membaca 10 kali selepas solat maghrib dan selepas solat subuh. Tak lain dan tak bukan bacaan itu sepatutnya dihayati supaya mengukuhkan nilai iman dan akidah kepada Allah Azza wa Jalla. Maknanya kalau kita baca waktu subuh dengan penghayatan, kita keluar, sebagian orang bekerja, dia berhadapan dengan cabaran dan ujian di tempat kerja dan sebagainya, dia telah terikat imannya yang diikat di awal pagi itu, maka dia tempuh perjalanan hidupnya dengan hati yang begitu menyerah diri kepada Allah Ta'ala. Itu maksudnya. Demikian jika dibaca depan maghrib, dia bermulakan malamnya itu dengan pengukuhan akidahnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa sahaja yang berlaku kepadanya itu, kerana memang baginda Nabi SAW menyebut, siapa yang membaca 10 kali selepas maghrib, 10 kali selepas subuh itu, Allah Ta'ala akan pelihara daripada musibah. Di antara hadis riwayat Imam Tirmizi. Tapi kalau kena juga, kita tahu kita menyerahkan diri kepada Allah, kita ikhtiar. Ini
fungsi bacaan ataupun doa-doa yang kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan baca sekadar baca entah. Kita melihat hikmah yang tersembunyi. Hadirin yang dirahmati dan dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sama ayat ni. Qul, katakanlah, Allahumma malikal mulk, pemilik segala kerajaan. Ni kalau orang yang berkuasa, tuan-tuan, tak kira lah siapa pun, tak kira lah kerajaan mana pun, dia baca, tak kira lah raja mana siapa pun, dia baca ayat ini, dia sedar dia tidak ada apa-apa. Sebab apa? Allahumma malikal mulk, Allah itu malikul mulk, pemilik segala kerajaan. So kalau dia lah, tak kisahlah ketua kerajaan, bukan dia sedar dia sekadar wakil ataupun asbab saja memegang jawatan itu, tetapi pemilik segala kerajaan adalah Allah. Malikul mulk, tu'til mulka man tasha. Allah itu memberi kepada kerajaan itu kepada siapa yang dia nak. Engkau memberi kerajaan kepada siapa yang engkau mahu. Wa tanzi'ul mulk, dan engkau juga ya Allah berkuasa untuk mencabut kerajaan, kekuasaan itu kepada siapa yang engkau mahu. Tuan-tuan mesti fikir, patutlah. Tak kira lah, saya tak ada fokus apa. Ini soal ayat surat, semua kena beringat. Kita sama juga. Kalau kita ketua di mana-mana organisasi, sama juga. Nak jadi apa pada kita, Allah nak cabut. Ini ayat ini sandaran kita mutlak kepada Allah. Wa tu'izzu man tasha, dia memberikan kemuliaan pada siapa yang kau mahukan. Wa tudhillu, dan engkau juga mencela, menghina siapa yang engkau inginkan. Biyadikal khair, di dalam genggamanmu ya Allah segala kebaikan. Innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanallah, tuan. Orang kalau baca ayat ni, tuan, dia tawadhu. Dia tahu segala apa yang dia ada itu semuanya amanah, tanggungjawab. Tak ada satu benda yang bersifat mutlak pada diri kita. Sebab itu kalau kita tengok, siapa pun lah yang ada kuasa, kalau angkuh, sombong, takabur, kalau bahasa budak-budak ini jobo, poyo dan sebagainya, bahasa-bahasa semua hari ini, lihat Allah Ta'ala ingatkan kita. Ketahuilah semua itu ancaman yang sangat besar. Sekali Allah rentak kekuasaan itu, lenyap. Husni Mubarak 30 tahun jadi pemerintah Mesir. Saya ada kat sana masa tu. Diguling oleh rakyatnya. Mursi pun diuji. Wah, orang kata ustaz, tu cara harap. Yalah, betul lah tu kan. Dia dah dilantik secara demokrasi, akhirnya diguling sekali lagi oleh rakyatnya yang dengan macam-macam lah. Banyak cerita politik Mesir waktu tu. Cuma nak sebutnya, Allah berkuasa. Kita mungkin tu, kalau orang jahat, kalau Allah Ta'ala cabut, patutlah. Tapi kalau orang baik, tuan-tuan, kadang-kadang hikmah ni kita tak boleh nak tengok satu permukaan saja. Kita tak boleh tengok. Dan sekarang ni, saya ambil contoh Mesir sebab saya belajar sana. Tengok contohnya kerajaan Mesir ni dipegang oleh Sisi. Makin rosak Mesir tu. Makin rosak. Berkehendak begitu. Tapi jangan kita salah faham. Allah berkehendak, belum tentu Allah suka, tuan. Kita kena faham itu dalam nilai akidah. Tidak semestinya apa yang Allah kehendaki itu Allah redha dan Allah suka. Dalam dunia ni semua Allah yang berkehendak, tapi bukan semua yang Allah berkehendak itu Allah suka. Ini perbincangan ilmu akidah yang lebih mendalam. Cuma nak sebutnya, bagi orang yang memahami ayat-ayat begini, dia cukup tunduk kepada Allah Ta'ala. Dia cukup bimbang tentang apa saja nikmat yang Allah berikan sekadar pinjaman itu, seketika Allah boleh mencabutnya bila-bila masa. Subhanallah. Ini yang perlu kita fikir, tuan. Saya siang malam kita fikir. Bukanlah saya kata saya bagus, tak. Maksudnya kita kena fikir bersama. Kita duk happy, walaupun COVID hari ni nampaknya makin mengganas bilangannya, di negara kita nampak makin membimbangkan juga ni. Di luar negara tak usah cakap lah, lagi dahsyat lah, mati saja hari kan. Tapi maknanya kalau tak ada COVID sekalipun, tuan-tuan, kebimbangan pada sesuatu benda itu berjaga-jaga mesti ada, tuan-tuan. Tak ada kita ni happy setiap waktu, tak ada fikir langsung ancaman. Sebab tu dalam surah Al-Mulk Allah sebut apa? Amintum man fis samai ay yakhsifa bikumul ard fa idza hiya tamur. Itu antara ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala tanya kepada kita, apakah kamu rasa aman, kamu rasa tenteram, kamu rasa sejahtera sentiasa, sedangkan anytime Allah Taala boleh turunkan yakhsifa bikumul ard, Allah boleh goncang alam ini. Peringatan. Ini penting supaya kita tak
sentiasa kita rasa anytime okay, mesti ada peringatan bersama dalam jiwa kita. Baik. Tuhan itu maha bijaksana menciptakan segala sesuatu, tiada dengan sia-sia melainkan semuanya teratur dengan baik. Semesta ini menjadi saksi kenyataan tentang itu, dan juga para malaikat sebagaimana disebutkan dalam firman Allah. Ni ayat yang selalu kita baca di awal muqaddimah, ucapan ataupun ceramah atau tazkirah. Qalu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana. Tuan-tuan tengok hayati maksud dia. Saya suka bacaan-bacaan yang harian ni, ayat-ayat yang dirahmati Allah. Kita nak pergi melihat intipati perkataan itu. Itu yang kita nak bawa diri kita. Sebab kita banyak bacaan harian kita, tapi kadang-kadang kita baca tu tak sampai kat jiwa. So prosesnya apa? Prosesnya bila kita membaca itu, usaha untuk hayati bacaan tersebut. Tengok ni. Qalu subhanak. Mereka berkata, maha suci engkau ya Allah. La ilma lana, tidak ada ilmu kepada kami illa melainkan apa sahaja yang telah engkau ajarkan kepada kami. Tak ada apa kita ni. Ya? Saya bercakap ni tak ada apa. Melainkan secepis apa daripada maklumat atau ilmu dan kefahaman kita kongsi bersama, tapi nak harap kita tak ada apa. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya ya Allah engkau lah Tuhan yang hakim, ya, alim, maha mengetahui, hakim, maha bijaksana. Ini semua ayat-ayat kita menyadarkan diri ataupun kekuasaan Allah itu, ya, dalam segala urusan kita. Allah itu mempunyai sifat kasih sayang pada segenap makhluknya, terutama manusia. Rahmat dan nikmat Tuhan meliputi segala sesuatu, sebagaimana pengetahuannya meliputi seluruhnya. Dengan menyedari kasih sayang Tuhan, terbukalah pintu hati manusia untuk mengharapkan keampunan Tuhan dan melenyapkan perasaan putus asa. Subhanallah, ini sangat penting. Allah ni, dia, kalau kita baca Quran, tuan, kita isyak berhenti, insyaAllah. Kalau kita baca Al-Quran, tuan-tuan, ayat-ayat yang dirahmati Allah, kita akan temui antara nama-nama Tuhan yang paling banyak diulang. Nama apa? Ya? Siapa perasan? Nama Allah ada berapa? 99. Yang paling banyak diulang nama apa? Al-Malik. Jumpa tak tadi Al-Malik? Tadi kita baca kan, ada kan Al-Malik kan? Lagi apa? Al-Quddus, ada tak? Ada. Tapi nama yang paling banyak Allah ulang apa? Ar-Rahman. Paling banyak diulang dalam Quran. Sehingga kan ayat-ayat semua Allah menamakan satu surah dalam Al-Quran dengan surah Ar-Rahman. Subhanallah. Tak ada surah Al-Jabbar, tak ada surah apa Ar-Razzaq, tak ada. Tapi Ar-Rahman nak menzahirkan sifat Tuhan yang begitu pemurah, belas simpati kepada hamba-Nya. Subhanallah. Kalau kita hayati ni, sifat Tuhan yang maha pemurah kepada hamba-Nya, yang tidak mengenal hamba yang mentaati perintahnya atau hamba yang kufur kepadanya. Tak kira, Allah Ta'ala bagi semua. Nikmat melihat, nikmat hidup, nikmat semualah. Semua orang dapat. Beriman ke, tak beriman ke, kafir ke, apa, semua Allah bagi. Ar-Rahman. Bila jadi orang ataupun Tuhan itu sifat Ar-Rahman kepada hamba yang beriman ni, apa dia punya react? Maksudnya kita panggil apa? Tak balas dia di atas sifat Tuhan yang Rahman ni, dia kena bersyukur. Dan terbukti pun tak ramai pun manusia yang bersyukur. Hakikatnya lah, ada lah yang bersyukur, tak ada, tapi tak ramai. Maknanya kalau kita buat hitungan tu, keseluruhan manusia, contohnya pada hari inilah, walaupun Amerika dah mati ramai ni, masih syah 8 5 minit. Jadi Tuhan Ar-Rahman ini banyak kali diulang dalam Quran, menzahirkan betapa Allah itu penyayang sungguh kepada hamba-hambanya, pemurah, penyayang. Dan dia belas simpati. Sebab itu dalam hadis saya nak sebut, antara Allah Ta'ala menzahirkan sifatnya yang mulia itu, yang maha pengasih penyayang itu, sehingga
daripada kalimah Ar-Rahman, Ra, Ha, Mim. Nun tu tuan-tuan, iaitu dia panggil sirah mubalaghah. Itu dalam sudut bahasa ada perbincangan. Cuma asalnya Ra, Ha, Mim, Rahim atau Rahima, yarham. Sebab tu kita baca Allahumma arhamna, kan? Ya Allah, rahmatilah kami. Kalimah itu atau nama Ar-Rahman itu, dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad, Allah Ta'ala menyatakan, aku menamakan kepada manusia ataupun kepada wanita itu satu anggota di tubuh badannya itu dengan namaku. Wa syaqaqtu min ismi. Allah mengambil daripada nama Ar-Rahman itu, namakan satu anggota pada wanita, panggil apa? Rahim. Tuan, nama anggota ibu kita tu, isteri kita tu, Rahim tu, diambil daripada nama Tuhan Ar-Rahman dalam hadis kursi. Subhanallah. Dia bukan, yalah, anggota badan banyak, kepala, tangan semua, tapi Rahim itu memang dalam hadis menyebut Allah menamakan anggota tu. Oh, luar biasa. Sebab itu saya sebut tadi apa? Bila manusia telah alpa, telah lalai dengan nikmat, dengan kasihnya Tuhan kepada dia, kepada kita, saya dan kita semua, Allah Ta'ala tak mengabaikan hamba tu. Hamba tu dah lalai, dah leka, dah terlupa nikmat-nikmat. Dia bagi pula satu kitaran yang baru. Apa dia? Satu lapisan yang baru pula kepada hamba yang lalai ni daripada yang disebut sebagai keampunan. Subhanallah. Tak penyayang Tuhan macam mana pada kita, tuan. Dia bagi nikmat dah, kita lupa, kita lalai, kita leka, tapi dia tak biar kita lagi. Dia buka pula satu lagi lapisan daripada ruang keampunan. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilma faghfir lil ladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Insyaallah, tabarakallah. Wahai Tuhan kami yang maha luas rahmatnya dan pengetahuan Engkau terhadap segala sesuatu, maka ampunilah orang-orang yang taubat dan mengikuti jalan Engkau, dan peliharalah mereka dari siksaan api neraka. Subhanallah. Dahlah Allah bagi nikmat berlipat, tetapi satu orang yang lalai sepanjang hidupnya, tetapi di kemuncak penghujung hidupnya dia kembali kepada Tuhan. Allah terima, lenyap semua kesalahan silamnya. Subhanallah. Itu tu ajaib kehidupan. Itu apa yang kita buat hari ini, yang tuntutannya apa dia? Istiqamah. Itulah jihad yang terbesar. Nak kena istiqamah, nak sentiasa berada di lingkungan keadaan yang baik, suasana yang baik. Jadi mudah-mudahan kita sama-sama melihat beberapa potongan ayat suci Al-Quran itu sebagai pedoman, sebagai tausiah, nasihat bersama daripada pengarang kitab ini, iaitu Dr. Yusuf Al-Qaradawi, di atas pentingnya untuk kita membina akidah, membina pertalian kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu di waktu pagi, di waktu malam, untuk kita sentiasa berhubung dalam soal akidah. Bukan kita katakan kehidupan ini sekadar ibadah semata-mata, tapi dia ada nilai yang mesti kita hayati, kita muhasabah, kita checklist balik hidup kita, apakah benar-benar. Dan saya nak tekankan yang terakhir sebagai peringatan buat saya dan kita semua, iaitu tuan-tuan, bagaimana kita mesti mengambil berat tentang kehidupan anak-anak muda kita. Ini yang sangat penting. Ayah-ayah semua insya-Allah ahlul khair. Saya yakin dan percaya ayah-ayah semua ada anak-anak yang generasi membesar. Tak kisahlah, mungkin ada yang 8, 9, 10, ada yang belasan tahun. Golongan-golongan ini mesti diberi perhatian yang lebih, tuan-tuan. Kerana hari ini cabaran pemikiran, cabaran virus itu lebih bahaya daripada Covid kena, Allah bagi rezeki panjang umur insya-Allah. Kalau Allah uji dengan kehilangan nyawa, habis hidup. Tapi virus pemikiran, virus gelombang pemikiran yang tadi, bagaimana pemikiran feminisme dan sebagainya itu, dia merosakkan sistem masyarakat, sistem kehidupan masyarakat, merosakkan generasi umat Islam. Itu saya tekankan,
Penting ayah-ayah semua membuka jendela pemikiran, lihat anak-anak kita di mana mereka berada. Kena buat sesuatu lah kalau ada sesuatu yang kurang kurang bagus berlaku. Wallahu alam. Terima kasih banyak-banyak. Insya-Allah ada rezeki, ada umur kita bertemu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah ونعوذ بك من سخطك ونار. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.